Siapa kata Islam tak sempurna? Tak itu. Islam ni sempurna sungguh. Duk cari pahaman lain apa? Islam ni cukup. Cara basuh punggung pun dia hajar. Padahal benda tu semua reti. Jeruk A lah. Tak tahu. Berasa kesak, tak rasa kesak. Kita tu sendiri ya. Budak kecil berhenti. Tapi dihajar dalam kitab. Maka jika kalau membasuh punggung, hak ni orang ilis sikit. Hak ni lah saya tengok kitab je bunyi ilis punggung. Tengok. Kerana berak, tengok tu. Sebab berak. Tak kira lah berak tarik kirik ke tarik kerah, tak kira. Ni tajuk dia berak ni. Cara basuh berak pun dia hajar. Ini zaman dia. Tuan Syekh Taha Yasin ni dia tulis kitab zaman dia. Dia kata kena, maka hendaklah ia duduk bertinggung, duduk cakung. Cara berak pun dia hajar, sedangkan kita semua tu tak boleh berak berdiri. Tak apa lah. Tapi dalam kitab ada. Tu siapa kata Islam tak sempurna. Perkara paling tinggi seperti politik, doyak, merintah macam mana. Cara basuh punggung pun ada. Kena duduk bercakung dan diterangkan dubur. Tak royak pun tak apa ni sepatutnya. Tuan tengoklah kita lah. Suruh terang tahi. Tak terang pun kita tahu. Sendiri lah. Tetapi nak cerita kata siapa kata Islam tak sempurna lagi. Diajar semua benda hukum ada siap. Ulama tulis beri diterang akan duburnya. Nak beri terbit tahi tu. Aduh, pening jauh. Dia royak habis seperti sebutai. Padahal kalau royak berak automatik kita faham dah. Nampak lagi. Tapi di sini nak royak kata jangan kata tak ajar lah. Habis cakap lah. Ulama tulis beri kita. Dan dijeruh air. Royak pula. Lepas tengah berak habis. Jeruh air pula dia kata. Padanya. Pada apa? Pada pukuk tu. Bukan pada tahi tu. Dia jeruh pada tahi cerita lama. Dia suruh jeruh pukuk tu. Dia jeruh tahi habis air gitu. Dengan sedikit-sedikit. Ni zaman dia. Dia tulis tu zaman dia. Tak ada zaman peli lagi. Tak ada zaman iPad macam kita ini pakai buka tang derah lo ni. Lo ni pakai perak. Tengok ni punggung ya. Tak kata. Dia terbang habis. Dulu dia kata nak cebok kena cebok sikit-sikit. Sebab zaman dia pakai tepayang. Zaman tepayang tak itu. Dalam bilik air pun ada timah kecil gitu ya. Serta digosok akan dia. Dia suruh gosok pula punggung tu. Tengok dia royak. Cara berak. Ini Islam tuan-tuan. Dia hajar cara berak sempurnanya Islam. Siapa duk cari hak lain memang bodoh lah. Cara berak dia hajar. Digosok akan dia dengan tangan kiri. Dia tak pergi gosok dengan kanan. Nampak tak? Dia suruh gosok punggung dengan tangan kiri. Sambil jeruh air belah kanan, sambil gosok belah kiri. Sekira-kira yakin. Apa maksud yakin? Yakni kita tahu dah bahawa tak ada najis dah. Kita pegang pun rasa tak rasa dah. Atau zon akan sucinya, sengkaan kita kuat dah. Bahawa memang suci sungguh dah. Setelah kita berjeruh berkali-kali, kita pegang pun kita rasa pun tak ada benda lah. Sebab Allah beri rasa kita sifat perasa tu. Tangan ada sifat perasa dia. Dia rasa licin ke, rasa kesat ke, rasa berbutir ke, ni ada lagi tu. Jeruh lagi. Bau pun tak ada lah. Dia suruh jeruh sikit-sikit. Dan jangan berlebih-lebihan banyak jerus air itu. Ini kerana zaman dia. Jangan banyak jeruh berak, sedah jeruh gitu. Barangkali, apa barangkali? Boleh jadi tiada sempurna suci dan air sudah habis. Dia takut hak tu lah tu. Kita berak cakung dalam tepayan tak kata tak ada nak pergi ambil di sungai tu. Zaman dulu ni pek tak habis hatta sejam tak apa. Adapun dulu jeruh sikit-sikit dia kata kalau jeruh banyak berak habis. Basuh berak tak lagi. Tak habis lagi. Tu takut tu dia kata. Jika bangkit, kalau kita bangun nak pergi ambil air,
Ia berdiri kerana cedok air pula. Oh ya jenis ni pun. Maka berlumur akan paha dan kain. Takut tu bikin najis semua kot ni lah. Nak pergi make pay menyakit kot tu pula. Tu bagi kita pakai terpayah lah. Kalau kata bukan zaman dulu pun, zaman kita pun ada jenis pakai timur tu. Cebok dia kolah jauh tu. Dia suruh cebok sikit-sikit. Basuh sikit-sikit. Supaya takut apa? Takut cebok banyak-banyak. Habis dalam terpayah. Nak bakit pergi mengikat. Bakit berdiri, tubik kau ni habis. Tu tajuk je tu. Takut kena berlumur akan paha dan kahing itu dengan air di pukok itu. Tu ya. Tulis juga balik. Lagi tak ada. Sabar kata tak sempurna lagi. Cara berak pun dia ajar. Cara cebok air pun ada. Tu saya nak ajak mengajar, saya kata tu lah kitab tu. Dalam Islam cerita apa tak ayat. Semua cerita berak pun ada. Tapi haji ni bengong dia jawab batin kita, dia tak tahu. Dia tak bisa berjumpa. Cara cebok air dihajar oleh kita. Cebok macam mana? Mana semua benda dihajar oleh Allah dalam Quran. Dia kenapa diambil di sini dah. Nak kira? Dia ambil di sini. Seperti mana dalil. Satu hari seorang Rasulullah. Sahabat Rasulullah ni nak kahwin, nak orang kata apa? Nak kahwin pokok. Macam kahwin nak beri debungaan pokok. Pokok kurma ni dia kena katak hak jantan, ambil pelepah kodang. Beri bunga dia terbang. Kena hak betina tu. Nabi ni dia ihsan dia tinggi. Tengok duk katak pang. Godang pokok Nabi kata mana boleh godang pokok. Sahabat tak tanya banyak lah, tak boleh godang, tak ada godang. Jadi tak terbit buah lah. Sebab cara dia kena godang bunga. Kena godang tanah apa? Beri bunga terbang masuk sana tu. Cara nak beri tumbuh buah tu. Okay. Lepas tu dia tanya Nabi tanya sebab apa buah kurang? Sebab mu larang, dia kata. Sebenarnya kami buat ni untuk beri tu ni. Nabi kata kamu lebih tahu dunia kamu. Buat. Maknanya dunia kita lebih tahu. Zaman Nabi tak ada tanam musangking. Kahwin pokok musangking. Zaman kita kahwin musangking boleh tak? Boleh. Mu pandai mu dunia mu hentam sajalah. Dapat lagi buat lah nak apa. Mu nak kahwin satu pokok tu musangking. Balik sini duri hitam. Boleh sini 101. Balik sini Hajah Halimah. Boleh belakang. Ikut mu pandai lah Nabi kata. Hak tu takkan aku nak royak. Cumanya dia hukum situ jangan curi anak benih orang. Itulah. Ada kata. Jangan sampai tinggal semayang. Ada hak tu lain tu tajuk tu lah tu. Tak mu nak buat dunia mu pandai lah. Mu nak buka kedai hardware ke, mu nak buka kedai burger ke, mu nak apa tu Tuhan Nabi kata pandai lah. Tahu kau halal haram mu nak tengok aku. Kena pakai aku. Hak pandai punya pasal lah. Jadi nak ayat kata apa ni? Zaman mu pakai telaga gini, buat cara mu. Ada hak pik, cara pik, pandai-pandai mu lah. Tapi hukum dia tetap ada. Suci tu kena. Suci tu Nabi ajar. Cara mu nak jeruh ke, sistem baru pakai pik ke, atau jenis semua sendiri tak kena pulah pik pun dah. Kita pak duduk dia berak basuh diri tak ada. Sejuk punggung. Dia tembok sendiri ada. Hak tu pandai-pandai kita lah, tak jadi salah. Yang tajuk dia najis tadi ni. Hak tu yang Nabi royak. Dunia mu pandailah nak buat sistem macam mana apa. Tengok. Maka tak kalau itu jadi najis dah lah. Bila mana jadi najis? Bila mana apa? Bila mana kita basuh berak tak ada suci, kita sudah bangkit. Sebab kita guna air banyak nak kena gimik ilaton tu, jadi tak boleh. Itu juga dihajar. Itu cara basuh punggung mudah ya. Tak payah benar ni. Jangan biar ada najis. Tengok kalau musannaf rahimahumullah. Kalau tak ada air, kita boleh istinja. Istinja dengan batu. Syarat dengan cari batu yang kesak tu. Kalau sutai batu buat 3 penjuru. Teriak sini. Tapi kan berbahu pahit. Tempat kita tak apa lu belarak lu. Dek, cari 3 penjuru ni. Kalau dia ada 3 ketul. Ketul betul tengok. Ketul betul tengok. Nampak lagi. Jangan seperti tulang-tulang tak boleh. Tulang-tulang je makanan tak boleh. Tengok tulang lembu situ tonyok tak boleh deh.
Tengok kalau musuh. Kalau tengok dia syarat nak beri hilang warna tau dia. Gitu. Kalau tak ada air lah, kita air banyak. Dan jika kencing pula dah. Tadi berak ni royak bab kencing pula. Pokok lekor kita lah. Tengok ni nak bab biarkan pokok lekor pula. Tengok pokok lekor kita tu. Dan jika kencing nak buat macam mana? Maka jangan segera kepada membasuh akan dia. Maknanya dia jangan kencing-kencing basuh selalu. Nanti dulu. Belajar cara yang dihajar oleh Nabi. Istibrak dia panggil. Lepas kencing kita kena dulu. Melainkan kena buat kena. Kemudian daripada sehabis-habis sejak. Setelah kita yakin memang kencing dalam batang kopok lekor itu habis. Nak yakin macam mana? Tengok. Air kecil itu dengan kita berjalan-jalan. Nampak lagi? Nak yakin tubik tu kena, nak kata habis dalam tu, jangan kecil pergi ngecak basuh. Sagi dia priak tubik najis. Kita pun mayang pula. Dengan cara nak habis-habis macam mana? Sekira-kira kalau boleh berjalan-jalan dulu. Jalan-jalan musim-musim ikut dalam bilik A tu. Pergi basuh lagi. Dia tubik juga sikit. Mungkin sebab kita tambah umur faktor tua. Hak muda tak apalah, saluran dia molek lagi. Hak tua ni dia guna lama dah. Itu. Dia jadi terbelak banyak. Macam lokal lah. Kalau kata lokal baru tak apa baru ni. Lokal baru dia ni. Lokal lama ni dengan rupuk pun semua dalam dulu. Tak gitu. Macam je kertas plastik pun. Jadi gitulah tubik. Tak apa tubik semua lekat gitu. Jadi cara dia kena proses kuat. Kena berjalan-jalan. Atau berdehen-dehen. Bila berdehen dia saluran bersangkut dengan kopok lekor. Dia tubik lah. Tubik tu basuh bau suci. Sebab bersangkut dengan hadis Nabi. Nabi kata jumpa satu kubur. Nabi kata dalam ni ada orang kena siksa kubur. Kerana dia tidak masalah kencing. Tidak lawas kencing dah. Najis kencing tu. Ulama bahaslah kitab Bahrul Mazi mengenai kencing ni. Kerana apa dia kena siksa? Kerana setengah kata kerana dia kencing tadi tak suci, maka dia sembahyang tak sah. Dia siksa sebab sembahyang tak sah tu. Jadi tak sembahyang. Sebab bila tubik najis dia sembahyang. Sebab dia tak suci berdehem tadi. Kencing tubik juga. Tengok. Dan berdehem berapa kali tu bagi berdehem. Kalau jenis berdehem keluarlah. Tapi kita bahasa macam ada lagi. Kita luruk boleh. Luruk kopek lekor. Tapi jangan lama sangat. Bahaya kesihatan. Luruk boleh. Kita luruk bagi keluar air yang lebihan di dalam tu. Dalam kopek lekor itu tu. Tengok. Ada juga saya mengajar kitab. Dia boleh tanya kawan. Dia tanya, Ustaz Damri duduk goreng kopok lekor pula tu. Bila dia mengajar? Dia tak faham saya royak. Larat saya nak royak sebut betul. Ya Allah, mengaji ni pun kena cerdik juga. Kalau guru royak tu faham ambil lah. Dia sampai tanya kawan saya. Dia betul sungguh. Dia ni orang mengaji betul pun tak? Kita kata kopok lekor, dia pening. Apa pasal pada di kopok lekor ni? Takkan saya nak sebut benda tu, tak molek lah. Tapi boleh sebut, tapi tak molek huduh bunyi. Saya pun buat misalah macam tu, tuan-tuan boleh faham dah. Hak dah, hak tak reti. Kawan saya royak betul lah, kopok lekor kan mendatang tu lah. Dia gelak tak kira lah. Lama ni pun betul sungguh. Dia duduk heran, Ustaz ni selalu sebut kopok lekor. Waktu bila? Mengajar waktu bila goreng kopok lekor? Tengok ni. Tu tengok. Atau kita luruk dia. Boleh juga. Luruk kopok lekor tu lah. Beri jalan air tubik. Berdehem-dehem beberapa kali tak apalah sehingga yakin. Atau zon kita. Zon ni ada istihad, ada pegangan kuat nampak bukti. Tengok. Maka barulah dibasuh akan dia. Baru kita boleh basuh. Jangan kecil-kecil basuh selalu. Begitu juga orang perempuan pun. Berdehem-dehem juga. Demo pun ada juga. Tetapi memang kita penyakit salsul baul dia panggil. Penyakit kencing tak lawas. Tambah umur 60, 70.
Sebab punca dia kerana kita kencing dalam air. Ataupun buah pinggang kita tak molek lah. Orang panggil apa? Sleep disk. Nama-nama ni? Ya, sleep disk tadi. Aku tak tahu deh. Sleep disk ni pinggang tak molek apa azan tak uyak tak? Sleep disk. Aku ingat disk ni video ya. Sleep disk lah pinggang tak molek lah. Buah pinggang tak cuci kan. Jadi dia nak proses yang kecing tu tak molek. Bila dia kecing dia terbit. Terpubik juga. Kita basuh luruk tangan mana bodoh, terbit juga. Berdeheng pokek, batuk pocek. Allah itu penyakit. Semayang awak macam mana? Bila komat dah. Kalau kita semayang jemaah lah. Bila komat dah, orang nak komat dah. Kita pergi tempat suci tu basuh kan. Basuh dulu. Hak kecing tu lah. Lepas tu make semayang. Lepas tu kita baluk. Semoleknya kita kecing kita baluk. Baluk ngobok lekor tu lah. Belak lah kat mana, belak tu kepala dia tu. Tempat tubik tu. Baluk pergi kemah. Getah plastik, getah pernah masuk situ. Buah plastik situ pernah sekian itu. Lepas tu ambil semayang. Lepas tu pergi semayang teruk. Waktu tu terbit dimaafkan. Sebab dia kaedah iza doka amru ittasa'a. Apabila sempit satu urusan. Jadi payah dah sempit tak sempit. Macam mana kita basuh ceret tubik. Basuh ceret tubik. Tak boleh semayang kita. Ketika tu bila sempit satu urusan. Ittasa'a. Allah perluaskan. Maka mudah klik. Kita balut-balut semayang. Tubik-tubik habis semayang. Tubik penuh tubik. Tak apa dimaafkan. Semayang diterima. Sebab kita ni orang musyakkah kepayahan. Al-musyakkatu tajlibu taisir. Kepayahan menjadi jalan kemudahan. Asal payah jadi mudah klik lah. Mudah macam mana baluk. Begitu juga orang perempuan. Yang penyakit kecing tak lawas juga dia mampu ada. Ataupun demo darah besar. Ada. Itu dah darah-darah semandangan. Darah istihadah. Bukan darah haid. Darah yang keluar tak reti-reti tu. Hak tu wajib semayang. Dan boleh jima dengan suami dia. Tapi pergi basuh lah dulu. Dapat dah ni saya. Nak semayang macam mana? Buat macam tadi juga. Sekat lah, belak lah macam mana. Tepek ke mana pun. Lepas tu make semayang juga. Bukan darah haid tu dah. Dia darah semandangan. Darah yang keluar sedia masa. Seumur hidup dia. Keluar. Ada orang perempuan macam tu. Semayang kena tu. Tengok. Al-Musannaf rahimahumullah. Maka barulah dibasuh akan dia. Baru dibasuh. Baru boleh basuh. Dan banyak orang kena seksa kubur dengan sebab tiada suci basuh kencing. Ni ulama bahala baru mazi ni. Kehendak apa? Basuh kencing tak betul. Jadi dia najis, pakaian dia najis, dia semayang dalam keadaan haram, berdosa. Semayang pun tak sah, dosa pun boleh. Seumur hidup tak sah. Sebab dia tak lulus cara basuh kencing. Jadi kita kena belajar sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Tapi oleh kerana zaman ini kita sibuk, Allah sibuk. Dia sibuk sungguh sampai tak ada nak baca jenis ni. Kita kadang-kadang buat ibadat ni pakai tiru-tiru. Jadi Nabi kata sungguh tak? Nabi kata sungguh. Akhir zaman Nabi kata banyaknya orang jahil. Ubadun juhalun, Nabi kata. Akan datang akhir zaman berlaku atas umatku. Ubadun juhalun. Banyak ahli-ahli ibadah. Ibadat kuat. Juhalun tapi jahil. Dia buat ibadat dalam keadaan suci tak betul. Dia buat ibadat cara mani wajib tak kena. Mayang mari kemah. Tapi mani wajib tak sah. Dia. Mari duduk dalam masjid pula tu. Berdosa apa-apa tindak-tindak. Sebab dia tak mengaji. Ubadun juhalun wa qura'un fasaqatun. Dan banyak orang alim tapi fasik. Dua jenis ni tanda akhir zaman. Dengan kita baca ni kena ni. Banyak orang tak ambil cara sangat. Buku sekolah tu dia tulis reka-reka. Dia bukan nak hurai gitu. Untuk ambil periksa lulus dapat CJ. Bukan untuk buat amal. Lagi. Kebanyakan gitu. Nak periksa sudah baca. Kita mengaji sebab kita nak buat amal. Bukan tempat nak minta kerja. Sebab tu kalau kita katam kitab ni sekalipun minta kerja bukan boleh. Dengan kitab ni. Kita nak buat amal lepas kita. Saya lepas amal sebagai seorang pengajar.
Kerana tanggungjawab saya mengajar. Tuan-tuan, gitu juga. Dan buat amal apa yang saya baca ni. Gitulah kita. Tuan-tuan sebagai mengaji, tanggungjawab mengaji tu. Dan tanggungjawab nak beri awak amal hak kita mengaji. CJ pun tak ada lah kita ni. Hanya nak harap CJ. Dapat CJ Ustaz Zamri. Mapuh tak dapat CJ ni. CJ pun tak ada ni. Mengaji dah berapa puluh kitab pun tak ada CJ pun. Mengaji gitu lah. Siapa pun. Siapa nak beri pun tak beri pun ni. Manusia tak boleh beri apa. Tengok. Dengan sebab tiada suci basuh kencing. Dia kata. Ingat-ingat kamu. Dia kata. Dia suruh peringat ke kita. Apa dia tu? Pada tempat itu. Tempat apa? Tempat masalah kencing. Masalah berak. Masalah tadi ni. Masalah kata cara-cara ismaya semua benar tadi ni. Cara-cara suci najis tadi ni. Jaga-jaga. Dengan mana jaga-jaga? Dengan mengaji. Dia suruh mengaji. Tak mengaji, tak jumpa. Televisyen dalam TV pun nak cerita. Tetapi berapa selok sangat kita dan ustaz sana dalam TV pula dia ada waktu dia. Dan dia ada orang kata silibus dia. Ustaz boleh cakap sakat ni. Lebih pada tu tak boleh. Dan dia ada waktu dia pula. Lepas tu dia ada, kita berarti sebentar ya untuk iklan. Iklan pula dah. Duk ya molek-molek tu patutnya suruh iklan lah. Bayar lah iklan tu. Iklan. Kawan pun sambil iklan kan tubik sat. Tubik sat tak main tengok. Iklan dulu. Iklan melo lah, lawan bola lah. Drama TV lah. Hilang habis lah tadi. Ngaji di masjid surau lain. Nampak lagi. Ngaji TV tengok tu. Kadang-kadang cucu kelik. Tok Wan pun tua lah nak mengaji. Baru nak tengok TV 9. Cucu kata Tok Wan. Kita syok lah ni Tok Wan. Oh TV 3 tu. Tok Wan berebut dengan cucu kan bukan nak menang. Bagi sudah gitu kan. Nampak lagi. Jangan nak harap mengaji di TV. Tak mau TV sebutir. Anak dia boleh jekah lagi. Ni. Pak nak tengok ni. Kapu dengan cucu. Jangan kata remote TV. Tok Wan pakai tubik. Itu kan. Pokok do Tok Wan pun dia mih-mih. Saya tahu kau dengan anak kan dia nak siku dah tak? Dengan cucu tak sah lah. Tu dia panggil cucu ni cuci habis. Anak tak boleh minta ke orang duit. Cucu tak orang ambil duit. Rabuk pula buka peramik. Jangan ambil atau orang lah. Cara tu kan. Sebab tu tak ada dah. Masa kita muda ni lah kita mengaji. Masa dulu kita kalau anak kecil tak itu nak mengaji batu bila anak kecil sekolah lagi. Bila kita tua sikit jangan duk sanggup ambil cucu. Ada kuliah duha, kuliah maghrib dah lah ajak tu laki sak jombang tu. Ni nak mak bagi tak cucu tak boleh nak gaji juga mengarik. Sebab apa? Cucu kelik 3 orang. Cucu lama-lama mapuh gitu ya. Dulu teruk dengan anak. Tak itu kalau dengan anak tak boleh nak ngaji macam mana anak saya banyak. Lepas tu bila tua ni kok lah nak boleh mari kuliah duha ke kuliah rehat. Pergi sanggup bela cucu pula dah. Bela cucu pakai tak ngaji dah. Sedar-sedar mapuh lah tu. Cucu nak hadiah apa tak sungkit tak. Ni banyak lapis-lapis tua ini tu. Dia alasan sampai start pada awal. Mau apa tak pergi mengaji tak ada. Tak ada sebab apa anak. Duk lama kita tengok anak habis dah pergi mengaji luar habis dah. Cucu pula dah dia sanggup mengasuh. Duha tak ada, isyak tak ada, lalah kali mati dalam jahil gitu ya. Jangan awak sabit cucu lah. Cucu saya tu lah orangnya cucu ni. Cucu dengan anak kita sayang cucu lagi. Lagi tu. Cucu rabuk kopek tok orang buka mik duit gitu tak marah. Ya. Rokok don tok orang yang mi habis. Tak kata apa tok orang serenok gelak ya. Kalau anak perah dekat kepala. Tengok. Sebab tu dah jadi cucu ni waktu tu kita tinggal sat cucu mari mengaji lah. Dulu kultih lah. Sebab hak ni pun kita tak lulus ni. Dan cermat pada air. Macam tadilah suruh cermat jaga air dan bersuci. Suruh belajar cara-cara bersuci supaya sah sembahyang. Tidak tak sah sembahyang. Tidak tak sah sembahyang. Dan tawaf. Nak tawaf kena ada ismayang. Bagi orang yang haji. Tak ada ismayang kena masmi ismayang.
Sebab tu dalam tawaf ni, kita tawaf kadang-kadang kita mazhab Syafi'i, kita menyentuh dan tersentuh tanpa berlapik, batal dua-dua. Mazhab lain orang menyentuh kita, dia batal, kita tak batal. Nampak lagi. Jadi waktu yang paling payah sekali iaitu waktu tawaf. Tawaf ni kaki kasut kita ni, badan kita pula pakai gini lah. Tak kata pakai ihram gini, tawaf gitu. Jadi sebelah ni macam orang India, Pakistan, demo orang Tino, lepuh kita pro, jijak kaki kita. Jadi kita tawaf-tawaf Nabi cukup 7 tu, tiba-tiba pak jijak. Allah, semayang tak ada. Kita pegang mazhab kita, jangan ikut demo. Hak demo punya pasal, hak duk rabau kok dini tu ikut dah. Ketika tu nak kena, nak terbit mik semayang jauh, boleh mik. Mik, lepas tu patah klik sini. Gitu. Seeloknya gini cara. Kita ra'i mazhab. Ra'i mazhab. Gini. Kita ambil ismayang kita Syafi'i. Nah, kena. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Mazhab lain dan kita lah mazhab Syafi'i, gosok ni sunat. Gosok sunat. Mazhab lain gosok wajib. Kita sapu kepala, demo basuh kepala gitu. Jadi kita ambil hak kita cara Syafi'i dan kita ra'i mazhab hak sunat. Bagi kita sunat. Lepas sapu kepala, basuh juga. Tak? Dan bila basuh tu, maya kita gosok gitu. Ra'i mazhab lain. Bila kita tawaf, pak terjijak. Kita waktu tu boleh taklid mazhab lain kerana ismayang mazhab lain sudah ada di kita. Bukan boleh ismayang Syafi'i perak pijak taklid tak apa. Ada tengah buat gitu, kita pakai niat lari ismayang apa kita? Mazhab lain tak pakai hak kita. Dia mau basuh. Tapi kalau kita ada dua-dua mazhab, bila kena mazhab dia baru boleh taklid sebab kita ada ismayang dah. Tu baru kena cara. Ni pakai mic hak Syafi'i, kena taklid hak sana, mudah gitu. Nampak lagi tu cara dia. Mazhab kita ni hak demo buat semua sunat. Seperti gosok tangan tu, demo wajib kita sunat, kita gosok juga. Ambil cara mazhab lain. Kita sapu kepala kita wajib, demo basuh, kita mic basuh juga, kita sunat. Tu cara dia lah. Tu panggil bila kita tawaf tadi ni, dan tawaf bagi orang haji. Putih sagak tu dulu. Dia isnuk rock lah, tak rock lah. Dari petang daripada pagi kemarin lagi nak kuliah, kelik baca khutbah pula lepas pada tu. Jadi imam pula. Malam lagi mengajar di Kuala Negara pula. Pagi ni pederah di Sungai Ula. Mari sama pagi ni. Malam lagi mari Taman Selasih pula. Mampu terkekeng gitu dah malam. Aduh tengok lah kata baca pun pergi gitu ya. Jadi gitu pergi baca gitu ya. Tak agak bawa kereta sendiri. Nak kata kena. Dan jika membasuh kita baca malam minggu keempat ni. Dan jika membasuh akan kain kerana najis, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fid din wa alimna ta'wil. Wa ja'alna min ibadikal ulama wa salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.